Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi suasana cuaca yang agak redup, suasana yang tenang di pagi Sabtu ini, ingin saya menyambung sedikit tentang perkongsian berkenaan dengan zikir dan fikir. Daripada Dhamrah bin Habib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam kitab Az-Zuhd wal Raqaiq, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam sepotong hadis, mengatakan, uzkurullaha ta'ala zikran khamilan. Qala faqila wa ma dhikrul khamil? Qala adh-dhikrul khafi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu ketika baginda memerintahkan, mengingatkan, menyuruh supaya kita semua berzikir, menyebut serta mengingati Allah Subhanahu wa taala, agar sebagaimana zikir yang tersembunyi, yang terlindung, yang tidak dilihat oleh orang lain. Lalu ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma dzikrul khamil? Apakah yang dimaksudkan dengan zikir khamil? Qala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, az-zikrul khafi, iaitulah zikir yang dibuat secara tersembunyi, zikir tanpa dilihat oleh orang lain, zikir yang dizikirkan tanpa disedari oleh orang lain. Asal mana khumul ni mana khafi, tersembunyi, falam yu'raf walam yuzkar. Seseorang itu, kalau kita kata laki-laki yang khamil ni mana yang tersembunyi, yang tidak diketahui, maka begitulah saranan, begitulah apa yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita banyak berzikir, menyebut serta mengingati Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan sebutan yang secara jahir, yang secara terang, ataupun sebutan dengan cara yang tersembunyi. Sama ada kita berzikir dalam keadaan berkumpulan, beramai-ramai, ataupun kita berzikir dalam keadaan bersendirian. Namun dalam hadis ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya berzikir dalam keadaan tanpa diketahui oleh orang lain. Maka zikir kita secara bersendirian tanpa dilihat oleh orang lain itu, maka itu lebih afdal, kata ulama. Fahuwa afdalu min zikri jahratan disalamatihi min nahwi riya'in. Kata ulama, kita berzikir secara bersendirian itu lebih afdal. Kenapa? Kerana itu lebih afdal, lebih utama jika nak dibandingkan berzikir secara jahar. Kita berzikir dengan
suara yang keras, ya, kerana itu lebih selamat untuk memelihara kita daripada timbul rasa riak dalam hati kita. Kita ni nak buat ibadah ni bukan senang. Nak melakukan ibadah, nak buat taat, nak qiyamul lail bukan mudah. Ya, nak duduk berzikir pun bukan satu yang mudah. Ya. Dahlah begitu, bila kita nak buat ibadah itu pula, kita kena jaga pula hati kita supaya hati kita sentiasa ikhlas. Kita buat semata-mata kerana Allah, bukan kerana makhluk. Sebab itu saya teringat dalam kitab Penawar Bagi Hati, ya, sabar buat taat ni ada 3 keadaan. Sabar sebelum taat, sabar ketika kita sedang buat taat, dan kita sabar setelah kita buat taat. Ya, sabar ketika nak buat taat, ya, banyak ujian. Ya, kita nak bangun malam umpamanya. Ya, kita nak duduk seketika, duduk berzikir umpamanya, bukan satu yang mudah, kena mujahadah, kena sabar. Nak lawan, ya, rasa malas itu, kena sabar. Ya, nak lawan rasa malas, rasa nak selesa sebagainya, jadi kita kena sabar. Nak solat, nak semayang, nak berzikir, nak buat para kebaikan, kena sabar. Kemudian setelah kita dapat melepasi tahap yang pertama, kita berjaya buat sesuatu ketaatan itu, kita berjaya, kita boleh berzikir, kita berjaya, kita boleh, ya, solat malam, kita boleh melakukan ibadah. Di situ kena sabar pula. Ya, sabar, kena bertahan. Memang sifat kita manusia ni, sifat kita ni memang nak segera, semuanya nak segera, nak cepat sudah, ya, nak cepat selesai dan sebagainya. Jadi kena sabar. Ya, tunaikan, laksanakan sesuatu ketaatan itu dengan hati yang tenang. Ya, jangan keluh kesah. At-ta'anni minallah, ya, disebut, ya, tenang-tenang itu daripada Allah. Yes. Sebaliknya, kalau kita buat sesuatu itulah keadaan yang gelojoh, buat dalam keadaan gopoh gapah, itu adalah daripada syaitan. Al-ajratu minasyaitan wa ta'anni minallah. Jadi bila kita dah boleh buat taat, kita buat dengan tenang, dengan hati yang khusyuk. Ya, rasakan kenikmatan kita boleh melakukan ibadah, kita boleh berzikir, kita boleh salat dan seumpama. Maka di situ kita kena sabar. Itu sabar peringkat yang kedua dalam taat. Dan yang ketiga pula, setelah kita berjaya melaksanakan sesuatu ketaatan, berjaya kita lakukan satu kebaikan, kita kena sabar pula. Yang ketiga, ya, apa dia? Iaitulah kita sabar menahan lidah kita daripada menyebut-nyebut kebaikan taat yang kita buat itu kepada orang lain. Ya, jangan jaga lidah kita supaya kita tidak menyebut-nyebutkan ketaatan dan kebaikan yang kita buat. Biarlah itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harap, ya, ayahanda bonda mukminin dan mukminat dapat memahami, ya, sabar sebelum kita buat taat, sabar ketika kita sedang melakukan taat, dan sabar kita setelah kita berjaya melakukan sesuatu taat itu. Ya, kita diam, tahan lidah kita. Kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ya, wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusanku, kerjaku, ibadahku serah pada Allah. Ya, kerana Allah taala innallaha basirun bil ibad. Allah Maha mengetahui. Allah taala mengetahui hati kita. Jadi begitulah. Ya, sebaik-baik kita berzikir tadi dalam keadaan, ya, kita bersendirian tanpa dilihat oleh orang, kan kata ulama, fahuwa afdalu minadh-dzikri jahratan li salamatihi min nahwi riya. Kerana berzikir secara yang tersembunyi itu adalah afdal, kata ulama, daripada kita
berzikir dalam keadaan terang-terangan, kan itu lebih memelihara hati kita daripada ada dijangkiti dengan sifat riak, menunjuk-nunjuk dan seumpamanya. Kerana ini dikira sebagai amalan yang digalakkan. Adapun kalau amalan fardu, ya, supaya seumpama kita membayar zakat, ya, zakat fitrah ke, ataupun ya solat fardu, ya, yang itu bagus kalau kita buat secara yang zahir, secara nyata, ya, kita sembahyang supaya orang dilihat oleh orang, untuk sebagai orang lain boleh ambil ingatan, ya. Dalam perkara yang wajib, maka kita boleh buat secara terbuka. Kita solat berjemaah, kita membayar zakat dan sebagainya, sebagai suatu rangsangan galakkan kepada orang lain supaya sama-sama melakukan zakat, sama-sama memberikan solat fardu dan seumpamanya. Kemudian disebut dalam oleh Ad-Dhahhak bin Qais berkata, uzkurullaha fir rakha yadhkurkum fi syiddah. Sebut, ingatlah, ya, sebut serta ingatilah Allah Ta'ala. Ya, kenapa saya selalu menggandingkan antara sebut dan ingat? Ya, kalau sebut saja tidak ingat, itu belum sempurna kita berzikir pada Allah. Ya, itu saya beri kefahaman secara mudah lah. Kalau sebut saja di lidah tapi ingat di hati. Jadi bila kita berzikir, kedua-duanya berperanan. Akal, fikiran kita, jasad kita dan hati kita serentak. Ya, sebut serta ingatilah Allah Subhanahu wa taala fir rakha, di waktu kamu dalam keadaan senang. Macam sekarang, ya. Dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan kita tidak diuji oleh Allah dengan apa juga ujian, kesusahan, kesulitan dan apa juga, maka kita banyakkan mengingati Allah. Saya ingat ada satu syekh, Allahyarham, dah meninggal lah. Tuan Syekh Faiz, Allahyarham. Tuan Syekh Faiz, kalau orang Negeri Sembilan dia tahulah. Sering kalau dia, ya, dalam tausiah dia, sebelum dia memimpin zikir, dia kata apa? Kita ni ada balo, kau tak ada balo, kono berzikir. Cakap Negawi lah. Ada balo, kau tak ada balo, kono berzikir. Jangan tunggu dah ada balo baru nak berzikir. Dah terdosa, dah tersapit baru nak berzikir. Jangan. Adakah kita ingat pada Allah ni waktu tersepit je, waktu kita senang kita lupa Allah? Betul ke cara kita berfikir begitu? Ya. Sekali lagi saya ulang, ya. Allahyarham Tuan Guru Syekh Faiz, dia kata apa? Ada balo, kau tak ada balo, kono berzikir. Jangan tunggu ada balo, dah tersapit, dah terdosa, baru nak berzikir, baru nak sembahyang hajat, baru nak berdoa. Tak aci dah, tuan-tuan. Ni waktu sebegini ni, dalam keadaan kita tidak, negara, dalam keadaan kita hidup aman, tidak ada gangguan, keadaan kita ni, kita berzikir, banyakkan berzikir. Waktu sering saya sebut, ya, antara 5 nikmat yang kita nikmati sekarang ni apa dia? Iaitulah masa lapang yang banyak. Ya, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat harta benda, kemudian nikmat masa lapang yang banyak, dan yang ketiga nikmat keamanan. Jadi manfaatkan masa ini, nikmat ini, dengan kita memperbanyakkan mengingati, menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, uzkurullaha fir rakha'i yadhkurkum fisyiddah. Ingatlah, sebut serta ingati akan Allah di waktu kamu senang, waktu kamu lapang. Ingat, yadhkurkum, nescaya Allah Ta'ala akan ingat kepada kamu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kamu. Allah Ta'ala akan beri kekuatan kepada diri kamu untuk menghadapi kesusahan. Tengok, ya, ayah dan bunda, mukminin dan mukminat yang saya kasih sekalian. Ya, kalau kita ingat kepada Allah waktu kita dalam keadaan senang, lapang ini, nescaya Allah Ta'ala akan ingat kepada kita di kala mana, di waktu mana kita, ketika mana kita dalam kesempitan.
Ini kelebihan orang yang berzikir, ya, di waktu tenang, di waktu lapang, di waktu senang ini, ya, supaya besok bila dia ditimpa kesusahan, kesempitan, ya, dia ada kekuatan untuk menghadapi ujian itu dengan lebih tenang. Sebab sebelum dia diuji pun hatinya sudah ada perhubungan hati dengan Allah Ta'ala, ya. Dalam keadaan dia tidak menimpa musibah pun hatinya sudah kuat dengan Allah. Apatah lagi di waktu mana ketika dia ditimpa ujian, lagi-lagilah hatinya semakin dekat, semakin rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab tu pentingnya kita berzikir, ya, di waktu saat kita senang, ya, di saat kita tidak ada apa-apa ni, banyakkan kita berzikir. Kerana apa? Fa inna Yunus kana 'abdan salihan dzakiran lillah. Kerana sesungguhnya Nabi Allah Yunus alaihi salam ialah seorang hamba yang saleh, ya, dzakiran, yang sentiasa berzikir kepada Allah. Tengok, ya, Nabi lagi pula Rasul, dengan kedudukannya sebagai seorang Nabi lagi Rasul, ya, lidah dan hati sentiasa berzikir kepada Allah. Kita ni siapa, ya? Wali pun tidak, ustaz pun macam-macam lah kita ni. Kita ni Allah lalainya kita ni, ya Allah, hai. Ini tengok Nabi Allah Yunus alaihi salam, seorang hamba yang salih lagi pula, yang sentiasa berzikir pada Allah, ya. Nabi lagi Rasul, hambanya yang salih. Falamma waqa'a fi batnil hut, ketika mana Nabi Allah Yunus berada dalam perut ikan, qala Allah, lalu Allah Ta'ala menyebut sebagaimana disebut dalam surah As-Saffat ayat 143 dan 44. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya, surah As-Saffat ayat 143 dan ayat 144. Apa firman Allah Ta'ala ketika Nabi Allah Yunus berada dalam perut ikan? Dia kata apa? Falaula, jikalau tidaklah bahawa Nabi Allah Yunus itu di kalangan mereka yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir dan bertasbih, ya, jika sekiranya Nabi Allah Yunus itu tidak di kalangan mereka yang sentiasa berzikir, mengingati Allah, bertasbih, memuji sebagainya, la labitha, nescaya sudah pasti Nabi Allah Yunus akan kekal berada dalam perut ikan itu sehinggalah hari dibangkitkan kelak. Subhanallah. Jadi syahid kita apa? Yang kita nak ambil dari ini, maknanya di sinilah pentingnya kita, ya, memperbanyakkan, ya, pentingnya kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam apa juga keadaan, dalam keadaan kita biasa-biasa pun, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita diuji oleh Allah, lebih-lebih lagi kita nak sangat hubungan kita kuat dengan Allah, pergantungan kita kuat dengan Allah. Ya, hanya Allah jualah, ya, tempat pergantungan kita, tempat kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, untuk pertemuan kita pada kali ini, terima kasih Baba yang sedang menonton, Baba Idris. Masya Allah, jauh ni orang Melaka. Kalau hamba, ya, ada silap salah tu tolong perbetulkan. Terakhir disebut dalam, ya, diceritakan bagaimana satu ketika ni zaman Nabi Allah Sulaiman, ya, sahadikun inda Sulaiman alaihi salam. Satu ketika seekor ayam jantan berkokok. Biasalah bunyi ayam jantan kan. Kau tak biasa dengar bunyi ayam jantan tak? Sahadikun, satu ketika seekor ayam jantan dia berkokok kuat di sisi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Faqala Sulaiman, lalu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam bertanya kepada orang-orang yang ada di keliling kelalanya, hal tadruna ma yaqulu hadha? Wahai sahabat-sahabat, wahai teman-teman, ya, kamu tahu apa yang apa yang dikatakan oleh ayam jantan itu? Ya, bunyinya berkokok, kuku berkokok. Tapi sebenarnya apa yang dikokokkan itu? Ya. Nabi Allah Sulaiman bertanya, hal tadruna ma yaqulu hadha? Kamu tahu tak apa sebenarnya yang dikokok, apa sebenarnya yang disebut oleh ayam jantan itu?
Qalu, lalu teman-teman para sahabat Nabi Allah Sulaiman mengatakan, la, kami tidak tahu wahai Nabi Allah. Lalu kata Nabi Allah Sulaiman, fa innahu yaqul, sesungguhnya ayam jantan itu, ya, kamu zahirnya kamu dengar dia berkokok, tapi sebenarnya dia sedang berkata, apa dia kata? Uzkurullah, uzkurullah ya ghafilin. Tengok, ayah jantan tu yang berkokok tu rupanya mengingatkan kita. Dia kata apa? Uzkurullah, uzkurullah ya ghafilin. Berzikirlah kamu semua, ya, berzikir dan, ya, sebut dan ingatilah akan Allah kamu semua, wahai orang-orang yang lalai, ya ghafilin. Masya Allah, itu rupanya ya, berkokoknya seekor ayam jantan sebenarnya mengingatkan kita. Dan memang disebut dalam Al-Quran, maaf saya tak ingat ayat Quran tu, bahawa seluruh makhluk ini, ya, seluruh makhluk mereka semua bertasbih kepada Allah, tinggal lagi kita tak faham bahasa mereka. Subhanallah, ya. Fa innahu yaqul, kata Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya ayam jantan itu dia kata, nak kata pada kita apa dia? Uzkurullah, uzkurullaha ya ghafilin. Berzikirlah, ingatlah, sebut dan ingatkan kamu semua akan Allah, wahai orang-orang yang lalai. Jadi itulah ayahanda bonda mukminin dan mukminat yang saya kasih sekalian, sedikit perkongsian saya pada kali ini, zikir dan fikir siri yang ketiga. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat memberikan panduan kepada kita bersama betapa pentingnya, ya, kita semua, ya, supaya dapat mengisi masa-masa kita itu dengan perkara yang bermanfaat. Maka tidak ada maka antara lain, ya, pengisian itu yang kita berlibat ialah dengan kita memperbanyakkan berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua Allah Taala jadikan lidah-lidah kita ini, ya, ringan untuk berzikir, menyebut, ya, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah, tolonglah kami semua supaya lidah dan hati kami ini sentiasa dapat berzikir, mengingati Engkau, ya Allah, supaya kami sentiasa mensyukuri nikmat Engkau, ya Allah, dan supaya kami dapat melaksanakan apa jua ketaatan, apa jua kebaikan dan ibadat itu dengan sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Sekian terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.